Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur bersama saya Fidan Matrang. Puan Berita, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari, Tun Datuk Abang Openg telah menerima 2 kunjungan hormat di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia, Kuching pada Selasa. Kunjungan hormat pertama adalah daripada rombongan pengurusan eksekutif Universiti Teknologi MARA UiTM Sarawak yang diketuai oleh Rektor UiTM Cawangan Sarawak, Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali. Menurut Profesor Datuk Dr. Jamil, kunjungan hormat tersebut bertujuan untuk memperkenalkan Pro-Chancellor UiTM Sarawak baharu, iaitu Datuk Abdul Wahab Aziz. Jelasnya Datuk Abdul Wahab Aziz merupakan alumni UiTM yang pertama dilantik sebagai Pro-Chancellor untuk membantu dalam mengambil alih beberapa tanggungjawab Chancellor Universiti tersebut. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas kunjungan hormat tersebut pada Selasa. Selain itu, katanya kunjungan hormat berkenaan juga bertujuan untuk menjemput Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari bagi menghadiri majlis makan malam alumni sempena 50 tahun UiTM Sarawak pada 15 Oktober depan. Seterusnya, Premier Sarawak menerima kunjungan hormat daripada UEM Adjenta UEMED, sebuah syarikat Malaysia yang terlibat dalam bidang perniagaan meliputi aspek-aspek seperti perundingan, perkhidmatan dan penyelesaian dalam 3 sektor, iaitu penjagaan kesihatan, infrastruktur dan hartanah. Ada sama dalam kunjungan hormat berkenaan ialah Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Dr. Hazlan Abang Hibni, Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Energy Berhad, Datuk Syavini Suhaili, Pengarah Urusan Merangkap Ketua Pegawai Eksekutif UEMED, Syahrul Nizam Syamsuddin serta tetamu lain. Sementara itu, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah telah menghadiri perjumpaan bersama wakil dari Pusat ASEAN China ACC Li Yaying dan Yan Han di Pejabat Kedutaan Malaysia di Beijing, China pada Isnin. Pertemuan 2/7 itu bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam membangunkan industri pelancongan antara Sarawak dan ACC. Fokus utama adalah pada pembinaan kemahiran dan kapasiti yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua belah pihak. Turut serta ialah Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chuyu. Paparan seterusnya, sokongan pihak swasta penting dalam meningkatkan kesedaran khususnya dalam amalan lestari. Menurut Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak MESTI, Dr. Hazlan Abang Hibni, syarikat ChemSign Consultant misalnya telah memberi sokongan kepada inisiatif kelestarian dengan mengadakan program pembangunan modal insan berkaitan amalan lestari dan prinsip alam sekitar, sosial dan tadbir urus ESG yang menjadi semakin penting lebih-lebih lagi dalam bidang perniagaan. Bagus. Itu usaha daripada ChemSign lah. Sebuah syarikat swasta yang lebih kepada untuk melatih tenaga, human resource untuk menjalankan apa-apa aktiviti yang berkaitan dengan ESG dan sustainability, kelestarian. Ini satu sangat bagus. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas pelancaran program latihan Sustainability Accelerator ESG di bangunan ChemSign Kuching pada Selasa. Program tersebut dilaksanakan dengan tujuan memupuk pemahaman serta nilai-nilai kelestarian dalam komuniti Sarawak. Di Padawan pula, Kerajaan Sarawak telah meluluskan dana berjumlah RM200,000 di bawah projek transformasi luar bandar ATP untuk menyiapkan sepenuhnya Gereja St. Gregory's Chapel Giam. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Dr. Jerip Susil berkata, pemberian dana tersebut terbahagi kepada 2 fasa dengan RM100,000 diberikan pada tahun 2024, manakala selebihnya akan disalurkan pada tahun 2025. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis sambutan ulang tahun ke-31 Gereja St. Gregory's Chapel Giam pada Ahad. Datuk Dr. Jerip yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Mambong turut memberitahu pembangunan Gereja St. Gregory's Chapel juga telah mendapat dana bernilai RM100,000 menerusi peruntukan ATP pada tahun 2022. Dalam pada itu, beliau merakamkan penghargaan kepada orang awam yang turut memberi sumbangan untuk mengumpul dana mencukupi dalam membantu menyiapkan gereja tersebut. Ke perkembangan seterusnya, sebanyak 13 kejiran mesra KJM di konstituensi Pantai Damai telah menerima dana pentadbiran berjumlah RM65,000. Dana tersebut disampaikan oleh Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Merangkap Adun Pantai Damai, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi dalam satu majlis ringkas di Kuching pada Isnin.
Menurut beliau, dana tersebut adalah untuk pengurusan program dan aktiviti KJM masing-masing pada masa depan. Seterusnya, Sentex Commercial telah melancarkan pusat pengeluaran Jumaani Pavilion, iaitu sebuah pusat penghasilan produk berskala besar. Inisiatif baru ini dilaksanakan untuk penghasilan produk-produk seperti pakaian seragam, kemeja T, produk beg dan produk cenderamata. Menurut Pengurusi Besar Sentex Commercial Muhammad Syahrin Muhammad Yusri, inisiatif tersebut juga memberikan peluang pekerjaan kepada alumni Sentex dan juga komuniti ataupun individu di luar Sentex untuk bekerja dan menjana pendapatan. Dengan ada inisiatif yang kita buat ini, maka production house yang ada di Jumaani Pavilion ini akan menjadi sebuah hub untuk kita membuat produk secara mass ataupun mass production berskala besar. Jadi ini adalah satu sebenarnya kerjasama dengan sebuah syarikat pengeluar uniform ataupun textile printing dan sebagainya, iaitu SC Global, yang mana bisnes modelnya amat menarik. Mereka mendapatkan projek-projek daripada ministeri, daripada kerajaan. Mereka bagi projek itu datangnya ke sini dan untuk memberi peluang pekerjaan. Jadi kerjasama ini sebenarnya 100% memberi peluang pekerjaan kepada orang tempatan. Jadi kita wawarkanlah bukan saja orang Petrajaya, kita wawarkan kepada seluruh warga Sarawak sebab ada gaji. So they can come here, they can rent a house here. Dia boleh earn income kalau minat membuat jahitan-jahitan. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas majlis pelancaran pusat pengeluaran Jumaani Pavilion di Kuching pada Isnin. Majlis tersebut telah disempurnakan oleh isteri kepada Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuan Kubujang. Dalam majlis sama, Sentex Commercial turut memeterai memorandum persefahaman MOU dengan SC Will Trading untuk bekerjasama dalam penghasilan dan pengeluaran produk berskala besar di Jumaani Pavilion. Sementara itu, Muhammad Syahrin memberitahu seramai 30 skuad jahit komuniti disasarkan pada penghujung tahun 2023. Buat masa ini, kita seperti mana saya wawarkan, kita ada lebih kurang 20. Untuk makluman, SC Will Global memang ada tenaga pekerja sendiri. Tetapi oleh kerana tempahan makin banyak, that's why kita sekarang ni masih mencari lagi. Buat masa ni kita ada dua kerjasama, dua cara lah. Satu, menggunakan tenaga pekerja daripada alumni Sentex dan komuniti yang ada di sini. Keduanya, SC Global memang ada tenaga pekerja, but that's still not enough. Belum mencukupi sebenarnya, tempahan dah banyak. So apa kita tengah buat, kita tengah wawarkan mencari lebih ramai tukang jahit. Jadi dalam tempoh hujung tahun ini kita anggarkan kalau kita dapat lebih kurang 30 hingga 50 memadai part kita. Tapi dalam tempoh 3 tahun untuk kita buat lagi lebih besar, we are looking at 180 tukang jahit. More bagus, but minimum 180 dalam tempoh 3 tahun. Dalam perkara itu, beliau turut memohon kerjasama ketua-ketua agensi dan komuniti untuk membuat tempahan produk warisan seperti hamper, cenderamata dan sebagainya bagi membantu para komuniti di pusat pengeluaran Jumaani Pavilion mendana pendapatan. Sekian isi malam bersama saya Fidah Matrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS, termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel YouTube. Sebelum mengakhiri buletin AC malam ini, saksikan sorotan Majlis Pelancaran Pusat Pengeluaran Jumaani Pavilion yang disempurnakan oleh isteri kepada Premier Sarawak, Puan Sri Dato' Amar Jumaani Tun Tuan Kubujang di Kuching pada Isnin. #Saluran Informasi Rakyat Salam UKAS.